الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي أرشد أمته إلى الإيمان وخوفها من المخالفة الملكتين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن العزيز: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وثبت لساننا وبقلبنا بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم اجعلنا فتوها العارفين وفهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. رب يسر ولا تؤسر، رب يسر ولا تعسر، رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. يا معلم إبراهيم الحكمة علمنا، يا مفهم سليمان فهمنا، ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. يا رب سليمان ويا رب إبراهيم ويا رب موسى وعيسى ويا رب محمد صلى الله عليه وسلم أخرجنا من ظلمات الجهل والنسيان، أخرجنا من ظلمات الجهل والنسيان، أخرجنا من ظلمات الجهل والنسيان. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما، اللهم نورنا بنور علمك وأبعدنا النسيان. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط مستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم لا تجعل سهلا إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل حزنا إذا ما شئت سهلا. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونهتديه ونستغفره. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa menganugerahkan kepada kita taufik dan hidayah serta inayah wa riayah. Mohon Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita dikekalkan mana kedudukan kita di sisi Allah sebagai orang yang beriman, orang yang sentiasa mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat rahimakumullah.
Jadi untuk kuliah kita pada malam ni, kita teruskan lagi dengan bacaan kitab kita, iaitu Al-Mutajarru Ar-Ribah fi sawabil amal salih. Jadi kita sambung lagi pada malam ni. Tajuk kita tentang masih lagi membicarakan tentang kelebihan orang yang duduk di dalam majlis zikir, ya, kelebihan orang yang berada, ya, orang yang duduk di dalam majlis zikrullah. Ya, semalam saya dah bawa dua hadis Nabi SAW, yang satunya daripada Imam Muslim dan satu lagi, ya, mana riwayat daripada Ahmad dan juga Ibnu Hibban, ya, tentang bagaimana Nabi SAW telah menyatakan Allah Subhanahu wa taala akan memanggil kepada orang yang, ya, pada hari kiamat, ya, sebagai ahlul kiram, ya, ahlul kiram. Maka bila ditanya sahabat Nabi SAW, siapakah, ya, yang disebutkan dengan ahli kiram itu, iaitu Nabi SAW menyatakan ahlul majalis az-zikr, iaitu orang ahli-ahli. Mana ahli ni, bila kita sebut ahli ni banyak. Bagi Allah Subhanahu wa taala dia ada ahlul Quran, ya, dia ada ahlul masjid, ya, kemudian dia ahlul zikr, ya, kemudian dia ada ahlul kiram. Jadi bila siapa yang dapat masuk kepada ahlullah, ya, ahli Allah Subhanahu wa taala, bermakna dia akan dapat kemuliaan. Ya, jadi kita nak dalam dunia ni, kita nak rebutkan, ya, kalau kita nak jadi ahlullah, ya, iaitu orang-orang yang banyak membaca Al-Quran, ya, dia akan jadi ahlullah. Banyak kita baca Al-Quran, ya, kita melazimkan kita baca Quran, maka kita akan menjadi ahlullah. Ya, kalau kita nak jadi ahlul zikr, ya, maka hendaklah kita banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak kita mengingati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kalau ahli, disebutkan dengan ahli kiram, iaitu orang-orang yang duduk di dalam majlis-majlis ilmu, orang yang duduk di dalam majlis-majlis zikir, tak kira majlis yang ada padanya perhimpunan, ya, asalkan dia berhimpun. Dan tujuan perhimpunan itu adalah sama ada kuliah, baca Quran, tahlil dan sebagainya. Itu adalah mana akan menjadi ahlul kiram, ya. Dan kita nak jadi ahli ni, ya, mana nak daftar jadi ahlullah, nak daftar ahlul kiram, nak jadi ahlul masajid, ya, maka hendaklah seseorang itu melazimkan dirinya istiqamah, di dalam berbuat amalan tersebut, baru boleh dikira ahli. Ya, tapi kalau sekali-sekali datang, ataupun macam cheat small, setiap ada, setiap tak ada, maka dia tidak tergolong. Sebab itu macam disebutkan bahawa ahlul masjid, ya, ahli masjid ni, ialah mana orang yang melazimkan istiqamah dia dalam melaksanakan solat berjemaah paling tidak 3 waktu, ya, 3 waktu. Dan ada setengah pendapat ulama kata waktu tu apa dia? Subuh, yang kedua isyak, yang ketiga asar, ya, ni, ya, dan dia mesti istiqamah. Tapi tak kira mana masjid ke surau ke, asalkan dia berjemaah ke mana saja tempat yang dia berjemaah, ya, walaupun dia pergi musafir, dia tetap juga waktu asar cari masjid nak sembahyang berjemaah, waktu isyak tetap juga dia cari masjid untuk nak solat berjemaah ataupun solat di surau, musalla dan sebagainya. Jadi ini tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala berikan satu pengiktirafan
pengiktirafan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan menjadi ahli Allah Taala, mendapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita masuk lagi pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'na fi ulumihi fid darain. وقال صلى الله عليه وسلم في حديثه وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أنس مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من قوم اجتمعوا يذكر الله عز وجل لا يريدنا بذلك إلا وجهه إلا ناداهم مناد من السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني وفي isnadi. Baik. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu an bahawa telah berkata anna Rasulullah, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, qal, dengan katanya, yaqulu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ma min qaumin ijtama'u, mana-mana daripada kaum, tak kiralah Melayu ke apa bangsa dia, asalkan dia mukmin, asalkan muslim, ma min qaumin, tidak ada daripada mana-mana kaum ijtama'u yang mereka itu berhimpun, kemudian yazkurullaha azza wa jalla, duduk, duduk dalam perhimpunan, kemudian dia sentiasa ingat, mereka mengingati Allah Subhanahu wa taala, sama ada dengan zikir, dengan majlis ilmu, baca Quran dan sebagainya, solat berjemaah. Solat berjemaah itu termasuk di dalam bab perhimpunan, yang mana perhimpunan tersebut adalah menjurus kepada kita mengingati Allah dan mengingati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dia panggil perhimpunan yang dia kata mengingati Allah. Perhimpunan, apa sahaja perhimpunan yang kita buat. Kalau perhimpunan dekat dataran mereka tak pakai itu perhimpunan politik. Mana kita perhimpunan yang kita duduk bersama dengan niat untuk kita berubudiah kepada Allah. Sama ada dengan kita dengar nasihat, tazkirah, ataupun kita berzikir, atau bertahlil, atau membaca Quran, ataupun kita solat berjemaah. Semua adalah termasuk dalam himpunan-himpunan kita berjemaah. Kita mengingati Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala kata la yuriduna bizalik, mereka ni tidak lain buat ataupun berhimpun mereka itu melainkan illa wajhullah, melainkan dia mengharapkan akan rahmat Allah taala, wajah Allah, mengharapkan rahmat, mengharapkan hidayah, mengharapkan kebaikan di sisi Allah. Illa nadahum, melainkan mereka ni akan diseru, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, munadi minas sama, daripada langit. Satu seruan daripada langit. Apa seruan dia? Iaitu anqumu maghfurat lakum, bahawa kamu adalah antara orang yang aku berikan keampunan.
Mana tuan-tuan, kita duduk masuk dalam masjid surau ni, surau Jumaat ni, makna masuk buka pintu je, niat kita datang untuk berhimpun kerana Allah, liwajhillah, kerana Allah Ta'ala, mana Allah dah hapuskan dosa kita. Hatta kita niat daripada rumah memang nak datang untuk kita duduk berhimpun di dalam majlis ahlil kiram, majlis zikir, masjid mana nasihat, maka juga Allah dah mengampunkan akan dosa-dosa dia. Kenapa Nabi kata innamal a'malu binniyat? Setiap amal itu mana kita laksanakan dia semua mesti ada niat. Kalau tak ada niat, mana tak dapat pahala. Dan lebih baik tuan-tuan, apa yang kita buat niat-niat ini tuan-tuan, boleh ke tidak kita sedekahkan niat ini kepada mak ayah kita. Pahala ni kita nak berikan kepada siapa-siapa yang kita nak. Kenapa tuan-tuan? Mana orang yang duduk dalam majlis ilmu ni, orang yang duduk di dalam majlis zikrullah, dia boleh memberikan syafaat kepada orang yang bawah dia, ataupun dia boleh berikan syafaat sehingga pada 7 orang. Walaupun ada hadis Nabi SAW yang membicarakan tentang orang yang hafal Quran, yang hamlatul Quran boleh memberikan syafaat 10 orang. Tetapi orang yang lazim, orang yang sentiasa istiqamah di dalam majlis-majlis sehingga dia digelarkan sebagai ahlu kiram, bermakna pahala tu kita boleh syafaatkan kepada orang-orang yang telah pergi meninggalkan kita. Kita pilihlah siapa yang nak, siapa yang kita nak bagi. Dan setiap apa yang kita niat berikan pahala itu, mana Allah sampaikan, Allah catatkan di dalam kitabnya, tetapi dia tidak mengurangkan sedikit pun untuk pahala kita sendiri. Sebab itu mana kalau kita kata kita dapat seorang, baik kita bagi sama-sama. Kita bila bagi sama, makna kita niatkan untuk mak ayah kita, dia pun dapat, kita stay dapat lagi. Dia tidak akan kurang. Bukan makna bila kita dapat 100, dia 50, kita 50, tak. Kita dapat 100, dia pun juga dapat 100. Bahkan makna ahli keluarga kita juga akan mendapat sama mana pahala, apabila kita dengan syarat liwajhillah, kita mengharapkan dengan redha Allah, mengharapkan kepada rahmat Allah. Niat kita tu kerana Allah, kerana ikhlas. Ikhlas kita kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata lagi Nabi SAW, qad buddilat sayyi'atukum. Dan sesungguhnya akan mana Allah Subhanahu wa ta'ala akan menggantikan segala kejahatan-kejahatan kamu, dosa-dosa kamu tu dengan hasanat, dengan segala kebaikan-kebaikan. Jadi kita hidup dekat dalam dunia ni, mana sebab itu kita ni nama kita, Allah gelarkan manusia An-Nas. Asal kalimah An-Nas itu ialah insan. Insan. Insanun. Dalam bahasa Arab, insan itu bermakna lupa. Nasa. Nasa. Pakai dia kalimah nasa. Dia jamak, mana jamak dia insan. An-Nas. Jadi sesuai dengan nama kita ni, nasun, orang yang banyak lupa. Bila kita banyak lupa ni, kadang-kadang kita banyak kesalahan. Lupa dekat sini banyak kita melakukan benda yang silap. Kita tengok mana atuk kita yang mula-mula sekali, Nabi Adam pun berlaku silap, melakukan dosa. Sebab sesuai dengan nama gelaran Allah kata insan, manusia.
Jadi maksud dia ni manusia ni kullu insan, Nabi kata kullu insan khata'un. Ya, semua manusia ni banyak buat salah. Ya. Utamanya orang-orang yang beriman lah. Kalau yang kafir itu dah tak kira salah dah, mereka dikira syirik. Ya, orang-orang yang beriman ni banyak Nabi kullu insan mana khata'un. Jadi mana kita ni bila banyak salah maka kita kena banyak minta pengampunan. Jadi jalan untuk kita nak dapatkan pengampunan Allah Ta'ala yang paling senang, Nabi kata kamu hadir kepada majlis zikir, duduk dalam majlis ilmu. Tak kira duduk je lah, duduk dengar tak apa, tak dengar pun tak apa, yang penting duduk. Ya, kena duduk kita, walaupun kita duduk dalam keadaan kita tak ada nak buat apa-apa, sekadar kita datang nak duduk, tapi sebabkan yang duduk kita tu bersama dengan rahmat Allah, hidangan Allah Ta'ala, hidayah Allah Ta'ala, semuanya dapat keampunan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tuan-tuan, kelebihan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan dia kepada orang yang hadir, orang yang duduk di dalam majlis zikir ataupun majlis ilmu. Baik. Kemudian wa kharaja al-Bazzar bi isnadih. Telah dikeluarkan oleh al-Bazzar dengan isnad daripada Anas bin Malik juga. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innallaha sayyaratun minal malaikati yatlubuna halaqaz zikr fa idza atau alaihim haffu bihim summa yab'atsu raidahum ila as-sama ila rabbil izz tabaraka wa ta'ala fayaqulu rabbana atayna ala ibadin min ibadika yu'azzamuna al-alaka wa yatluna kitabaka wa yusalluna ala nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa yas'alunaka li akhiratihim wa dunyahum fayaqulu tabaraka wa ta'ala ghashuhum rahmati fahumul julasa'u la yashqa bihim jalisuhum. Baik. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu an, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah itu mempunyai sayyarah, mempunyai kenderaan, atau Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai malaikat yang nama dia malaikat sayyarah, yang berjalan, malaikat yang travel selalu, turun naik langit, turun naik, betul tuan-tuan. Kalau malaikat ni tak ada sayap nak turun naik, tuan-tuan, jenuh. Kerana dalam satu hadis Nabi SAW disebutkan oleh Ibnu Katsir, hadis ni panjang. Dalam kitab Bidayah wa Nihayah disebutkan bahawa kalau malaikat ni dia nak jarak antara langit dengan bumi, jarak dia 500 tahun. Daripada bumi nak pergi ke langit tu, pintu langit 500 tahun. Perjalanan dia. Antara pintu langit bila dibuka nak sampai kepada langit yang kedua, ketebalan langit itu 500 tahun. 500 tahun perjalanan. Bayangkan 500 tahun perjalanan tu. Kita jalan agak 500 tahun tu, bumi ni berapa kali pusing agak. Berapa kali pusing. Kemudian dah sampai langit kedua tu, masuk ruang langit kedua tu, nak pergi pada langit yang dia kira bumi, ataupun kita ruang angkasa ni langit, ni langit dunia dia panggil.
Ya, langit yang dekat dengan bumi, yang dekat dengan planet, yang dekat dengan tu dia panggil langit dunia. Langit tu dia kira langit pertama. Ya, tebal langit dah 500 tahun. Kemudian bila malaikat naik dengan langit dunia ni masuk ke dalam, dia ada ruang sama, dia punya luas dia macam langit dengan bumi juga. Mana 500 tahun ni. Mana kalau kita kata ada 7 yang masyhurnya, ya, yang malaikat boleh sampai kot tu je. Tapi kalau Nabi SAW dia sampai kepada langit yang ke-9. Ya, sampai langit ke-9. Tapi mana Jibril ni dan segala malaikat ni kebanyakan langit ke-7 je. Mana ke-7, 7 langit kali 2. Kenapa kali 2? Tebal langit dengan jarak antara langit dengan langit. Mana kalau 7 kali 5, 35. Kali 2 dah pergi 7,000. Mana jarak sampai kepada langit yang ke-7. Atas langit yang ke-7, dia ada satu, kata Nabi SAW, dia ada satu lautan samudera. Ada laut, sebesar-besar laut. Ada air. Ya. Dan menurut pada riwayat, air itu berpunca pada air Zam-Zam di situ, wallahu alam. Ya. Pun kedalaman laut daripada dasar dia sampai kepada atas air, muka air tu pun 500 tahun perjalanan. Dalam satu hadis Nabi SAW, dia katakan bahawa malaikat yang menanggung arasy, ya, ada 8 malaikat yang menanggung arasy, yang mana kaki dia berendam dekat dalam lautan samudera, kaki dia. Dan kaki malaikat tu, daripada tapak kaki pada dasar laut tu sampai kepada permukaan air, 500 tahun perjalanan sampai lutut dia. Tuan-tuan bayangkan, ya, malaikat yang menanggung arasy tu, dia punya lutut sampai tapak kaki dia 500 tahun perjalanan. Berapa besar malaikat? Ya. Berapa luasnya alam Allah. Ya, betapa hebatnya keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan malaikat ni yang ada tugas-tugasan dia, mereka ni diberikan sayap. Tapi kalau macam malaikat yang duduk azab orang dalam kubur, yang azab dalam neraka, yang tu tak adalah, sebab dia duduk kat situ je. Ya. Ataupun malaikat yang tugas dia hanya sekadar untuk nak bertasbih, bertahlil, bertahmid, itu tak adalah, yang rokok saja. Tapi yang ada tugasnya kebanyakan, boleh kata 60 ke 70% malaikat mereka ni ada sayap. Paling tidak masna, Allah kata uli ajnihah, ya, uli ajnihatim masna wa sulasa wa ruba'. Ya, ada 2, ada 3, ada 4, ya. Yazidu fi khalqi ma yasha, dan kami tambah akan sesuatu kepada mana mengikut kepada kehendak Allah Taala. Ya. Jadi malaikat ni dia yang tugas malaikat sayyarah ni, dia turun dekat bumi, tugas dia apa? Mana pergi tengok mana-mana tempat yang ada dekat majlis zikir, majlis ilmu, majlis baca Quran, solat jemaah. Dan mereka ni akan turun, tuan-tuan. Ya, kita lihat hadis daripada Imam Muslim kata mereka ni akan duduk. Ya, duduk bersama-sama dengan orang-orang yang ada dalam tu, dalam perhimpunan. Kalau dia datang orang tengah sembahyang, maknanya dia duduk sembahyang sekali, berdiri sembahyang sekali ikut imam. Ya. Kalau dia duduk dalam majlis kuliah tu, mana dia duduk tapi dia tak mendengar. Ya. Kalau mana dia duduk dalam keadaan orang yang sedang baca Quran, dia pun ikut baca Quran. Sebab itu tuan-tuan, mana kalau kita nak baca Quran sama-sama, nak baca Yasin,
Kalau boleh khalifah yang duk baca Quran tu, yang baca Yasin tu, biar dia baca betul sikit. Malu dengan malaikat datang tengok, oh teruk kau ni baca Quran. Kena komplain dengan malaikat. Malaikat komplain. Tapi tak apa, macam mana pun dia tetap dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dengan adanya hadirnya para malaikat. Ini tugas malaikat sayyarah. Malaikat Allah Subhanahu wa taala yang duduk mengayau, cari dekat yatlubuna halaqaz zikr. Dia mencari, mereka ni datang cari mana tempat ada halaqah zikir. Fa iza atau alaihim, maka apabila datang kepada mereka, mereka ni pun duduk kepung. Maksudnya kepung, maksudnya dia duduk keliling. Dia tak duduk tengah-tengah, dia keliling semua tuan. Dia keliling kepada orang-orang yang duduk dalam majlis zikir, duduk dalam majlis ilmu ni untuk apa? Summa ba'asu ra'idahum ila sama. Kemudian dia pun membangkitkan, membukakan dia punya radiahum. Radiahum ni rida. Mana dia angkatkan, dia bukakan sayap lah. Jadi mana bila dia kepung pun dia buka. Jadi tuan-tuan, kalau kita kata nampak Allah takdirkan kita ni boleh nampak, tuan-tuan, Allah buka hijab kita ni satu persatu. Mana kita atas kita ni semua naungan kepak malaikat. Dan kata Nabi SAW, di celah-celah kepak malaikat itulah adanya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah, mana Allah letakkan pada kepak-kepak para malaikat tadi. Dia naung, mana dia jadikan mana sebagai satu payungan kepada orang-orang yang duduk di dalam majlis zikir. Subba ba'atsu radiahum ila sama, ila rabbi lil izzah. Sambil mana dia mendongak mana pada langit, mana mengharapkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Fayaquluna, sambil mana dia mengangkatkan pada badan dia tengok ke atas, dia pun berkata kepada Allah. Para malaikat ni berkata kepada Allah, Rabbana ataina, wahai Tuhan kami, kami ni datang tempat ala ibadin, di mana ada hamba-hambamu, min ibadika, hamba-hambamu, yu'azzamuna, mereka ni mengagungkan kepada kamu, memuliakan akan kamu, alaka. Mereka ni mengagung dan memuliakan kepada kamu, menyukai kepada kamu. Kemudian mereka ni duduk dalam majlis zikir ilmu, wa yatluna kitabaka, mereka ni membaca kitab-kitabmu. Ini baca Quran, dengar nasihat. Wa yusalluna ala nabiyyika Muhammadin, dan mereka ni duduk dalam majlis zikir ni berselawat ke atas nabi kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia kata lagi, dia beritahu kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yasalunaka, dan mereka mohon minta kepada kamu ya Allah, li ukhrahum, li dunyahum, akhirat dan juga dunia. Mereka ni, orang-orang yang duduk ni ya Allah, kata malaikat tadi, mereka ni duduk dekat dalam majlis-majlis perhimpunan ini, mana mereka berdoa minta dengan kau tentang akhirat, masuk syurga, jauh daripada neraka, dan juga mereka minta hal-hal keduniaan mereka, apa saja, mana dia, semua dia mengadu, malaikat ni mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka fayaqulu tabaraka wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala bila mendengar, maka dia berkata kepada malaikat tadi, ghashuhum, mana beritahu kepada hamba-hambaku yang duduk dalam majlis zikir ilmu ni. Maka kata Allah, ghashuhum, basahkan mereka, simbah, curahkan kepada mereka akan rahmat aku. Allahu akbar. Curahkan kepada mereka sebanyak-banyaknya rahmat aku, di mana fahum
fahumul julasa'u la yashqa bihim jalisuhum, adalah orang yang mana tidak sengsara, mana orang walaupun dia duduk dalam keadaan dia salah, mana walaupun dia ada dosa, mana orang yang duduk di dalam majlis yang ada padanya mengingati Allah Subhanahu wa taala, maka aku akan mana berikan kepada mereka dengan kesenangan. Mana tidak ada la yashqa, tidak ada kesengsaraan. Tidak ada kesengsaraan kepada mereka yang duduk di dalam majlis-majlis ini. Allah kata berikan. Rahmat yang ada, berapa banyak yang ada pada rahmat kamu, tuan-tuan. Mana yang duduk malaikat yang tu bukan satu malaikat, dua malaikat, tiga, bahkan ada setengah pendapat mengatakan 70,000 malaikat yang datang dalam satu majlis. 70,000. Banyak sangat. Mana kalau satu malaikat ada 10 sayap, setiap kepak itu ada rahmat Allah. Kalau 70,000, Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita dapat banyak rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan kebaikan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kerana hidup kita ni tentang kada tak ada rahmat Allah, kita hebat. Semua apa yang kita buat dekat dalam dunia semua adalah berdasarkan kepada rahmat Allah taala. Tak ada rahmat Allah taala, tuan, kita pun belum tentu sampai kepada rumah Allah ni. Nak melangkah pun kita mengharapkan rahmat Allah taala. Kita nak bawa kenderaan pun perlukan kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan adanya rahmat Allah taala, mudah-mudahan mana rahmat Allah tu tadi akan memasukkan kita ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa an Jabir radhiyallahu an qala kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya ayyuhan nas innallaha sarayan minal malaikah tahullu waqifu ala majalis zikr fartafa'u fi riyadil jannah. Qalu wa aina riyadatul jannah? Qala majalisuz zikr fa'aghdu wa ruhu fi zikrillah wazkuruhu bi anfusikum man kana yuhibbu an ya'lama manzilatahu indallah falyanzur kaifa manzilatullahi indah fa innallaha yunazzilul abda minhu haitsu anzalahu fi nafsi. Wa qala hadis sahih fi isnadi rawahu Abu Yu'la wal Bazzar wal Hakim. Daripada Jabir radhiyallahu an, daripada mana telah berkata Sayyidina Jabir bin Abdullah, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah berkata kharaja alaina, kami ni telah keluar bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana Nabi keluar dekat rumah, maka Jabir ada samalah ikut beberapa orang sahabat pergi berjalan-jalan berdakwah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat kawasan sekitar Madinah. Di pasar Nabi pergi rumah orang, mana menyampaikan akan ilmu. Faqala, maka telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas. Mana Nabi SAW berhenti pada satu tempat, ada orang perhimpunan, ada orang duduk dekat dalam tu ramai-ramai, maka Nabi pun berdiri. Nabi pun beritahu, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, innallaha sarayan minal malaikah, sesungguhnya Allah memiliki malaikat yang ada padanya sarayan. Sarayan ni berjalan. Berjalan ke mana? Berjalan di atas bumi ni. Berjalan pada antara langit dengan bumi. Tahullu, mereka mengelilingi, dan waqifu, mereka berhenti, ala majalis zikr, di tempat adanya pada majlis zikir. Mereka berkeliling cari, kan? Cari. Tak ada majlis zikir tu, mana dia cari juga.
cari juga. Mana kita ni COVID ni memang kurang majlis zikir, ya. Solat pun kadang-kadang dia ada tempat yang boleh, ada yang tak boleh. Jadi malaikat tetap cari. Dia tak naik selagi mana tak jumpa tempat majlis zikir. Maka pada ketika itu Nabi kata fartafa'u, maka kekallah kamu. Mana irtifa' atau taqif, berhentilah kamu, ya. Tetapkan kamu pada tempat yang nama dia fi riyadil jannah, mana taman syurga. Maka sahabat yang ada sama dengan Nabi, maka pada ketika itu dia pun tanya, ya Rasulullah, wa aina riyadul jannah? Ya Rasulullah, taman syurga itu dekat mana? Maka kata Nabi SAW, majalisuz zikr, iaitu orang yang duduk dalam majlis-majlis zikir. Jadi tuan-tuan, orang yang duduk dalam majlis zikir ni dia dapat 3 gelaran. Ya, dapat 3 gelaran. Gelaran yang pertama disebut sebagai ahlul kiram. Ya. Gelaran yang kedua, orang yang duduk dekat dalam majlis zikir ni dia panggil mana hidangan Allah Subhanahu wa taala. Mana siapa yang duduk dalam majlis zikir ni dia duduk sebagai ahli, sebagai hidangan Allah taala. Mana hidangan apa? Mana hidangan rahmat Allah yang Allah turunkan. Dan yang ketiganya, orang yang duduk dalam majlis zikir itu juga dikatakan duduk dalam taman-taman syurga. Kita nak pergi duduk dekat Raudah, tuan-tuan. Kalau walaupun bulan 8 ni dah dibenarkan untuk buat buat umrah, tapi setakat ni JAKIM belum lagi buat SOP macam mana nak pergi. Kalau ada pun mungkin harga dia mungkin pergi belas ribu, tuan-tuan. Mana pergi belas ribu. Kemudian tiba sana, kalau ikut SOP dekat sana, mana dia akan semua orang pergi Madinah dulu. Pergi Madinah, mana dia akan kuarantin 3 hari. Kuarantin 3 hari. Kemudian lepas kuarantin 3 hari, mana baru dibenarkan untuk masuk ke Masjid Nabi. Dan duduk dekat Masjid Nabi 2 hari je. Madinah 2 hari je. Ni yang saya tahu. Duduk 2 hari dan boleh sekali aja mana pergi masuk Raudah. Itu pun dia ambil nama. Mana dalam Raudah tu, mana dalam satu hari dia kata boleh 60,000 orang ya. Sehari. Mana masuk, kemudian duduk semayang, dia halau keluar. Kemudian mana untuk pergi nak ziarah Rasulullah pun boleh sekali je. Dulu kita dekodan Kemudian mana pergi dekat Mekah, terus pergi ke Mekah, duduk Mekah 4 hari. Mana waktu sama 12 hari, tapi kita dulu kalau Mekah 7 hari. Madinah 3 hari, 10 pergi balik. Mana dia 12 hari. Pergi balik. Tapi hari ni mana Mekah 4 hari, antara 3 ke 4 hari macam itulah. Kadang tengah kata 4 hari. 4 campur 2 6 campur 3 9 pergi balik. Sebahari. Harga dia mungkin dalam 11,000. Kalau siapa berani nak pergi boleh tuan-tuan. Kalau nak pergi boleh pergi, tak ada masalah. Tapi nak cerita tuan-tuan bagaimana nak pergi tempat Raudatul Jannah yang ada dekat dalam Masjid Nabi tu, orang ada duit je dah pergi. Ataupun yang duduk sana je boleh masuk. Tapi Nabi SAW beri peluang kepada semua umat dia. Nabi beri peluang kepada mana dia punya umat dia. Allah kata, mana-mana hamba aku yang duduk di dalam majlis ilmu, majlis zikir, maka Nabi kata dia duduk di dalam Raudatul Jannah, Riyadul Jannah, taman syurga. Sampai sahabat tanya, ya Rasulullah,
Mana ada lagi Riyadhul Jannah selain daripada tempat rumah kamu dengan mimbar kamu? Dia kata Nabi ada. Ya, Nabi kata ada. Maka kata Nabi, di mana ya Rasulullah? Maka kata Nabi ialah majlis zikir. Faghadu ruhu fi zikrillah. Yang mana mereka ni mengadu dan mengharapkan kepada mana Allah Subhanahu wa taala. Wa zakaruhu bi anfusihim. Mana dia duduk dekat dalam majlis ilmu ni ataupun duduk dekat dalam majlis zikir, wa zakaruhu, mereka mengingat dan mengingat dia dengan diri mereka, diri kamu. Kita duduk bermuhasabah dalam diri kita. Maka Nabi kata, man kana yuhibbu, maka barang siapa, Nabi kata, siapa yang suka mengetahui kedudukannya dengan Allah Subhanahu wa taala, Nabi kata, man kana, siapa yang suka bahawa mengetahui tempat dia di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah ia melihat bagaimana Tuhan mempunyai kedudukan dengannya. Kalau kita nak tahu bagaimana kedudukan tempat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka kata Nabi SAW, hendaklah kamu melihat bagaimana Tuhan mempunyai kedudukan dengan kamu. Macam mana hubungan kita dengan Allah. Kerana Allah Subhanahu wa taala menurunkan hamba darinya ketika dia menurunkan dirinya sendiri. Maksudnya, mana Allah Subhanahu wa taala, maka lihat fal yanzur kaifa manzilatullah indah. Mana tengok bagaimana keadaan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, mana bila kita duduk dalam majlis-majlis ilmu ni, maka pada ketika itu Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan kepada kita dengan rahmat. Fa innallaha yunzilu 'abdu minhu haitsu anzalahu min nafsihi. Ini apa? Mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan hamba darinya ketika dia menurunkannya dari dirinya sendiri. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala mendahulukan kepada hambanya daripada dia mendahulukan akan dirinya. Orang yang ada hubungan hablum minallah, yang ada hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana kita nak dapatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala ini, ialah mana daripada majlis-majlis zikir, majlis ilmu. Jadi tuan-tuan, jangan lupa masa yang paling baik tuan-tuan antara maghrib dengan isyak tu masa yang banyak manusia lalai. Jadi sebab itu kita gunakan majlis tu, masa tu untuk kita duduk. Masa kita duduk sama-sama, kita baca Quran, kita buat majlis ilmu, kita zikir dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa mencurahkan rahmat dia, kerana ada malaikat yang sentiasa memantau, malaikat yang sentiasa mencari tempat-tempat yang adanya pada akan majlis zikrullah. Jadi insya-Allah banyak nanti kita lihat pula tajuk kita tentang kelebihan, tajuk tentang sawabu kalimatil tauhid, iaitu pahala orang yang menyebut kalimah tauhid la ilaha illallah. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita sama-sama dapat beramal, mana kita mengharapkan kepada rahmat, mengharapkan kepada keampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا،
رب فقهنا وفقه لنا وقرابات لنا في ديننا وأهلك نسأل وذكر. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين والعفو منكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.